7.3 Perkembangan pendidikan di Malaysia. Integrasi sosial dalam kalangan penduduk pelbagai etnik dapat dipupuk melalui dasar pendidikan kebangsaan yang berorientasikan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Maka, sekolah ialah tempat yang paling sesuai untuk kanak-kanak mengenali diri dan masyarakat sekeliling. Sebelum mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu tidak merancang sebarang dasar ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Kerajaan Inggeris lebih cenderung untuk mengamalkan sistem pendidikan secara berasingan bagi setiap kumpulan etnik. Kerajaan Inggeris menggalakkan penubuhan sistem persekolahan yang bercorak perkauman, iaitu pendidikan Melayu, pendidikan Inggeris, pendidikan Cina, dan pendidikan Tamil untuk memenuhi keperluan pendidikan asas masyarakat tempatan. Sekolah-sekolah pada waktu tersebut ditempatkan mengikut kaum. Sekolah-sekolah Melayu terletak di kawasan perkampungan Melayu, sekolah Cina kebanyakan didirikan di bandar dan sekolah Tamil dibina di kawasan ladang getah yang terpencil. Sistem persekolahan yang diamalkan oleh setiap kumpulan etnik masing-masing mempunyai dasar, tujuan, kurikulum, sukatan pelajaran, bahasa pengantar, buku teks, sekolah, latihan perguruan yang tersendiri dan berbeza-beza. Oleh itu, persekolahan tersebut menunjukkan ciri-ciri seperti yang berikut. Yang pertama, peluang pendidikan bagi penduduk tidak seimbang antara kaum. Yang kedua, sekolah mengikut kaum dan penggunaan bahasa pengantar masing-masing. Yang ketiga, 4 jenis persekolahan mengikut sukatan pelajaran yang berbeza-beza. Sistem persekolahan yang diamalkan oleh kumpulan etnik ini belum dapat mengintegrasikan pelbagai etnik. Keadaan ini boleh berlaku kerana setiap sekolah masih menggunakan kurikulum pendidikan yang berlainan. Rajah berikut menunjukkan sistem pendidikan yang dilaksanakan semasa penjajahan British. Sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh Inggeris telah mengakibatkan berlakunya perpisahan antara kumpulan etnik. Sistem pendidikan yang bersifat perkauman ini tidak memungkinkan interaksi sosial berlaku. Sistem persekolahan yang bersifat perkauman ini kurang memberikan ruang dan peluang kepada pelajar memahami perbezaan dan persamaan yang terdapat sesama kumpulan etnik. Sebaliknya, sistem pendidikan menebalkan lagi semangat perkauman terhadap kumpulan etnik yang lain. Sistem baharu. Selepas tahun 1957, usaha menyemai unsur-unsur perpaduan melalui satu sistem pendidikan kebangsaan telah dilaksanakan kepada anak Melayu, Cina dan India. Usaha-usaha membina interaksi sosial serta perpaduan masyarakat melalui pendidikan dapat dikenal pasti melalui laporan-laporan pendidikan, ordinan pendidikan, rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Usaha pertama ke arah menggalakkan integrasi sosial melalui pendidikan dinyatakan dalam Laporan Barnes ataupun Barnes Report 1950. Laporan Barnes mencadangkan penubuhan dua sistem persekolahan sahaja pada peringkat sekolah rendah iaitu Sekolah Inggeris dan Sekolah Melayu yang akan mencerminkan identiti kebangsaan. Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Pada peringkat sekolah menengah pula, hanya Bahasa Inggeris yang dicadangkan sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Inggeris akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan dan akan dikelani sebagai sekolah kebangsaan atau national schools. Sekolah Cina dan Tamil dicadangkan supaya dimansuhkan secara berperingkat. Walau bagaimanapun, bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar sebagai satu mata pelajaran di sekolah kebangsaan. Seterusnya ialah Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 berusaha mengurangkan jurang perbezaan yang terdapat dalam sistem persekolahan di Tanah Melayu dengan menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara di sekolah. Tentangan orang Melayu terhadap Ordinan Pelajaran 1952 telah dipelopori oleh Kesatuan Persatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung. Pada asasnya, kesatuan tersebut meminta supaya taraf sekolah-sekolah Melayu ditingkatkan dengan mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan meningkatkan taraf guru-guru sekolah Melayu. Part 12.
Laporan Razak mencadangkan kurikulum yang sama dan bercorak tanah Melayu bagi semua sekolah rendah termasuklah sekolah Cina dan sekolah Tamil. Walau bagaimanapun, laporan Razak tidak menghalang kewujudan sekolah rendah Cina dan Tamil di tanah Melayu. Sekolah rendah diklasifikasikan kepada dua jenis sekolah. Yang pertama, sekolah umum iaitu sekolah kebangsaan, dan yang kedua, sekolah jenis umum iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Cadangan ini diutarakan bagi mengekalkan perpaduan semua kaum di tanah Melayu. Part 13. Laporan Razak sangat menekankan perpaduan sebagai satu matlamat yang perlu dicapai. Unsur-unsur dan nilai perpaduan dijadikan sebagai teras bagi dasar pendidikan kebangsaan. Hal ini dapat menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Seterusnya, kita beralih pula kepada laporan Rahman Talib. Pada Februari 1960, sebuah jawatankuasa penyemak pelajaran telah ditubuhkan. Ia dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu. Laporan Rahman Talib bertujuan bagi mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang terkandung dalam Penyata Razak 1956. Ia telah diakui dan diluluskan sebagai Akta Pelajaran 1961. Antara syiar utama ataupun peranan utama dalam laporan Rahman Talib ini adalah: 1. Ia bagi memfokuskan lagi integrasi sosial pelajar pelbagai kaum di negara. Selain itu, ia juga memberikan erti kepada pendidikan kebangsaan dengan melaksanakan semua peperiksaan awam dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja di dalam negara. Mulai tahun 1962, kelulusan dalam mata pelajaran bahasa Melayu adalah diwajibkan terutamanya dalam peperiksaan sijil rendah pelajaran, iaitu SRP. Bahasa Melayu diberikan keutamaan, iaitu kelulusan dalam sijil rendah pelajaran SRP adalah wajib. Hal ini menyebabkan pelajar daripada pelbagai kumpulan etnik dapat atau akan mengikuti bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, sistem pendidikan di Malaysia menitikberatkan perpaduan nasional berdasarkan ideologi rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 dan ia merupakan satu falsafah serta ideologi negara untuk menentukan kehidupan rakyat serta masa depan negara. Prinsip-prinsip rukun negara adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Pada tahun 1954, Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan di bawah Menteri Pelajaran. Jawatankuasa ini bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan kebangsaan. Laporan Jawatankuasa Kabinet dibentangkan pada tahun 1979 merupakan satu lagi usaha pemerintah untuk membawa integrasi sosial serta perpaduan kaum. Antara penekanan kepada soal integrasi sosial adalah seperti institusi swasta harus menggunakan sukatan pelajaran dan peperiksaan awam yang sama dan bahasa Melayu diwajibkan dalam semua peperiksaan. Pelbagai syur pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan seperti penekanan terhadap kemahiran membaca, menulis dan mengira atau dipanggil 3M, kemahiran kelas pemulihan kegiatan kurikulum dan lain-lain telah dibuat oleh jawatan kuasa kabinet ini. Sekarang kita beralih pula kepada Laporan Kabinet 1979 yang bertujuan untuk memastikan perpaduan kaum di Malaysia terbentuk di samping membina masyarakat yang maju dari aspek politik, sosial dan ekonomi untuk membangunkan bangsa dan negara. Hasil daripada Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 terbentuknya kurikulum baru sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM.
Tujuan kurikulum tersebut tercipta adalah untuk mencapai matlamat pendidikan kebangsaan serta untuk menyatu padukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan proses pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara. Ianya juga berfungsi untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Matlamat negara adalah untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional, maka falsafah pendidikan negara merupakan proses menyatu padukan rakyat melalui aktiviti pendidikan.